Kita nak pegang kepada apa sekarang ni? Okay, Ustaz kata kita ambil jalan tengah. Nak pegang apa? Okey, golongan Wahabi suka bawa apa? Cerita berhala Nabi Nuh. Berhala Nabi Nuh. Betul? Mereka kata punca berhala Nabi Nuh ni bermula daripada apa? Melampau dalam mencintai orang-orang soleh. Betul? This is their central argument. Melampau dalam mencintai orang-orang soleh akhirnya menjadi berhala dan menyembah mereka sebagai Tuhan. So kebimbangan mereka ada asas tak? Sahabat-sahabat, ada asas. Ada asas kebimbangan mereka itu. Tapi bacalah asar ni baik-baik. Apa Ibn Abbas kata? Sahabat-sahabat beri perhatian kepada hadis, kepada kalam. Ini bukan hadis Nabi, ini kalam Ibn Abbas. Ini ada dalam Bukhari. Saratil awthanu allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab ba'd. Berhala-berhala kaum Nabi Nuh tu akhirnya berpindah kepada orang-orang Arab. The same berhala yang disembah oleh kaum Nuh ini disembah oleh musyrikun Quraisy. Lepas tu Ibn Abbas jelaskan what Yaguth Nasr ni, apa sejarah diorang ni siapa, orang soleh dan sebagainya. Kemudian falamma halaku, bila orang-orang soleh ni, 5 nama ni, bila orang soleh ni meninggal, auha syaitanu ila qaumihim anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban. Okey, tengok apa syaitan ni cadangkan. Syaitan kata, kau buat patung dan kau letak patung-patung ni dekat dia orang punya majlis-majlis ilmu. Katalah saya meninggal kan, buat patung saya dekat sini, dekat tempat ni. Bukan kat kubur Syaitan bagi idea, letakkan patung-patung ini dekat mana? Dekat tempat mereka buat majlis-majlis ilmu mereka. Tempat mereka selalu berada. Wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung ini berdasarkan nama orang soleh ni. Fafa'alu, mereka pun buat. Orang zaman tu buat. Mereka tak tahulah yang bagi idea tu syaitan. Mereka buat sebab apa? Mereka sayang dan rindu kepada orang soleh ni. Awak jangan pandang enteng kepada peranan orang soleh dalam kehidupan manusia. Ada orang berubah kerana waliullah. Ada orang jadi baik. So kadang-kadang sayang kita kepada ulama ni lebih besar daripada sayang kita kepada keluarga kita sendiri. Sebab apa? Aku dulu kau tak tahu macam mana kan. Tapi bila aku jumpa waliullah ni, aku berubah. Aku makin lembut kepada isteri aku, kepada anak-anak aku. Hidup aku berubah. Bisnes aku alhamdulillah. So bila orang soleh tu meninggal, rasa apa? Senang-senang kau boleh lupakan macam tu. Mak ayah kita pun kita susah nak lupakan. Sebab apa? Mereka nak ingat. Sebab nak terus semangat beribadah tu. Kita bila jumpa orang soleh, lain tak? Dengan tak duduk dengan orang soleh. Nak ibadah pun lihat, nak zikir pun lihat. Tapi kalau dikelilingi orang-orang baik, awak nak buat baik tu senang. Awak nak solat jemaah tu senang kalau ada kawan-kawan sekeliling yang buat baik sama-sama. So, diorang ni pun pergi balik ke patung-patung ni. Ingat kalau saya tanya awak, buat patung orang soleh dan selalu pergi ke patung orang soleh ni, sembah ataupun tidak? Tidak. Datang tu buat dia pergi ke patung tu, duduk depan patung tu, menangis-nangis depan patung tu. Kita jangan tanya dulu apa dia cakap dia menangis-nangis kan, duduk depan patung. Kalau bagi kepada Wahabi, dia akan kata apa? Itu penyembahan dia. Kamu tak selari dengan Ibn Abbas. Ibn Abbas kata apa? Falam tu'abad. Ketika itu, mereka pergi ke patung-patung ni, Ibn Abbas kata, mereka belum lagi menyembah. Mereka tidak lagi menyembah patung-patung itu. So, buat patung, pergi ke patung pun tak semestinya menyembah. Tidak semestinya menyembah. Tengok apa Ibn Abbas kata lepas tu. Hatta idza halaka ulaika wa tanasakha al-ilm ubidat. Sehinggalah generasi itu meninggal dunia dan ilmu telah hilang, barulah patung-patung ini disembah. So apa beza dia sebenarnya? Pergi ke patung dengan sembah patung. Apa beza dia? Dah sebut tadi tu, ada i'tikad rububiyah. Mereka mula menyangka bahawa ini kalau mak ayah aku ni ada masalah, dia akan datang sini. Padahal mak ayah datang bukan minta, setakat nak dapat semangat, ingat guru dia. Ya, guru aku ni dulu tahajud kuat. Aku ni lemah semangat kau seorang. So nampak patung tu,
Sekarang ni boleh kita samakan dengan gambar lah. Sebab tu saya menentang keras meletak gambar-gambar dekat kubur. Sebab this is the step yang syaitan suka. Tapi kita kena adil, perbuatan tu belum lagi syirik akbar. Ibn Abbas ni kata, itu belum lagi disembah. Selepas itu, bila ilmu hilang, baru disembah. Semalam bila saya baca hari ni, baru tertimbul poin ni. Tengok, Ibn Abbas kata, falam tu'bad. Dan dalam versi lain, mereka selalu berpatah bagi. Budak-budak ni, dia tengok mak ayah dia, mak ayah aku ni bila ada apa problem apa, dia akan pergi ke patung-patung ni. Prosedur ni Tuhan lah. Tu yang dia orang start sembah. Maksud dia mak ayah dia orang ni selalu pergi ke kawasan tu. Selalu duduk dekat depan patung ni. Okey. Perbuatan tu syaitan yang bagi cadangan. Tapi apa yang mak ayah dia orang buat tu syirik akbar ke tak? Tak. Tapi dipanggil apa? Zari'ah. Buka pintu kepada syirik. Sebab tu kita akan haramkan benda tu. Tapi kita tidak akan kata perbuatan tu sebagai syirik akbar. So kalau ada orang yang pergi ke kubur, letak gambar kat situ, dia duduk dekat kubur syekh dia, ada gambar tu, itu syirik akbar, memurtadkan orang tak? Bergendang kat situ, murtad tak? Kita kata itu haram. Kita kata itu bid'ah sayyi'ah yang harus dihentikan. Tapi kita tidak akan sekali-kali kata mereka menyembah kubur. Ini jalan kami seru manusia kepadanya. This is our path that we call people to. Dan kami seru sahabat-sahabat Wahabi, Salafi kita, reconsider your position and come and join us. Come and join. Mari. Dan sahabat-sahabat kita daripada Aswaja yang tak perasan mereka termelampau dengan kuburan, we call you to come back to the middle path. We call you to come back to the path of Abul Hasan Al-Ash'ari. Kami bukan ajak kamu kepada jalan Wahabiyah, kami ajak kamu kepada jalan pertengahan. Tak percaya tanya saya. Tak, saya bukan tanya saya. Tanya kawan-kawan awak. Kelakar kan kalau tu. Tak percaya tanya saya. Awak tanya kawan-kawan awak yang ada kecenderungan Wahabi ni. Bagi dia senario. Ada orang buat patung muka guru dia lepas meninggal. Lepas tu kalau dia masalah, dia akan duduk situ. Awak akan panggil itu sembah kubur tak? Sembah guru. Tanya je. Saya rasa rata-rata akan kata ya. Maksud sembah kubur ni dia murtad tak? Dia dah sembah selain Allah tak? Kalau dia kata ya, awak kata awak dah menyanggahi Ibn Abbas. Ibn Abbas alim sahabat. Dia tak semestinya menyembah. Dia hanya menyembah apabila ada i'tikad rububiyah. Asar yang mereka guna untuk sokong pendirian mereka sebenarnya menyanggah pendirian mereka. The very point that they use to support their argument is the very point yang menyanggah pendirian mereka. Sebab tu pelik ke kenapa jalan Asy'ariyah ni kekal selama ratusan tahun dan majoriti? Yang pelik. Sebab dia wasatiyah. Dia dah ejek kata majoriti tu berasal je lebih 95% yang Datuk Ayub cakap. Geng-geng Wahabi sendiri, ulama mereka sendiri ada tulis bahawa Asy'ariyah ni adalah yang majoriti dalam dunia. Di Hijaz, di Mesir, di Turki, Asy'ariyah Maturidiyah. Dia orang sendiri akui di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab dulu. They cannot deny this. Tengok Syekh Muhammad Abdul Wahab kata apa? Fikih itu adalah syirik kan? Negara Islam mana yang tak ada mazhab? Dan tell me, negara Islam mana di zaman Muhammad Abdul Wahab dan di zaman kita ini yang mengatakan jalan Asy'ariyah itu jalan yang bid'ah? Negara, kita main negara je dulu. Nusantara, Indonesia, Malaysia, Nusantara je dah 200 juta orang Islam. Okay, kita cerita ulama dia. Sebab tu saya kata tadi, jangan refer to orang awam. Orang awam ni dia akan berubah ikut ulama. Kan? Macam sampai hari ni kita tengok ulama yang orang ilmuwan yang dianggap sebagai petah, ya, yang media dia orang kuat, dia mungkin boleh sway majority to them. But ikutnya orang awam ni doesn't mean anything to us. Kita nak cari ulama yang cerdik-cerdik ni dekat mana sebenarnya. Nah, orang yang betul-betul nak cari kebenaran, dia akan cari ulama yang cerdik-cerdik, ulama yang adil. Dan dia akan ikut orang. Tak kira lah walau rata-rata orang awam ikut orang lain. Dan kita akan check dan kita akan buat perbandingan. Kita akan lihat hujahan-hujahan.